Hello, hello. Hi. Orang tinggi sini bang. Check. Tapi kejap, masalahnya Jadi, begini, kamu pernah pakai baju yang Hah? Hah? Lagu. Keamatan masa ditunggu-tunggu, musim si aki odul lepas menuai. Mari kita diorang sudah tunggu, inilah masa yang paling sesuai. Sana sini ada sudah jemputan, senyum-senyum tengok si unduk ngadang. Jangan lupa sugandoi Hello. keamatan. Check. Yang penting Hello, hi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Oke kak? Dengar jelas semua? Bang, sudah ready? Sudah. Dah jalan ah? Thank you. Cuma ada yang lain. Hah? Oke kak, jelas kak suara semua oke? Aduh, ini kan shoot hari lain. Oh. Nah, ini makanan lain. Gaskan. Let's go. Bawalah si kawan, datang ramai-ramai, memerayo toko Bambarayon. Jangan kita lupa tradisi kita, sama-sama era pusing. Cantiknya Tatini. Ada nasi kamu? Oke kita tap-tap dulu share di slide. Oh silahnya budaya kita. Sebelum itu kamu komen-komen dulu. Yang ada dalam ini kamu komen-komen dulu, oke? Semua sempurna. Bawalah si kawan, datang ramai-ramai, memerayo toko Bambarayon. Jangan kita lupa, tradisi kita, sama-sama era pusing semasa. Bawalah si kawan, datang ramai-ramai, Lina macam YB. memerayo. Sabar, sekejap lagi kita akan mula. Tapi sebelum itu kamu share dulu. Kita akan mulakan kalau sampai 20,000 mata memandang. Sikit lagi. Sama-sama era pusing, semasa. Cuaca di Sipitang berangin, gelap sudah awan DJ, betul. Di sini pun di KK ni gelap sudah cuaca dia. Di tempat kamu yang lain yang ada di dalam ni. Kamu komen lagi. Keamatan Sekejap ya. bulan 5, kedisi Kopi sanangan. Ya, hari kedua cuaca tidak menentu.
ataupun mendung sudah di sini Sepandaria. Hai Kunak hadir. Thank you Ramatia Sodi. Okey, baiklah. Kita mulakan Ekonomi Sorita episod ke-27 pada hari ini. Dan untuk hari ini kita ambil mood keamatan. Sebab banyak sudah daerah-daerah yang orang bilang sudah buat keamatan. Tempat kamu sudah keamatan kah? Keamatan daerah sudahkah di tempat kamu? Dia menjelang orang bilang kemuncak ni makin banyak daerah-daerah yang sudah buat perasmian keamatan di peringkat daerah masing-masing. Dan untuk pengetahuan semua, pada satu hari bulan hari itu perasmian dan pesta keamatan diadakan di daerah Papar. Ini kamu apa? Iya. Komen-komen dulu, okay kah? Everything okay? Semua okay? Tidak lek-lek juga? Okay semua. Okay, baiklah. Kita mulakan Ekonomi Sorita kita pada hari ini. Sebelum tu, selamat datang kepada semua yang menonton Ekonomi Sorita episod 27. DJ Major dalam selamat datang. Share dulu. Untuk kali ini, macam biasa di Ekonomi Sorita kita akan kongsikan pelbagai info-info semasa yang pastinya sahih hanya di Ekonomi Sorita. Dan kalau boleh, saya mau yang ada hari ini semua spotting. Kamu boleh request lagu-lagu yang kamu mau dengar bersama dengan semua yang menonton Ekonomi Sorita. Mungkin ada ucapan-ucapan yang spesial untuk orang-orang yang tersayang. Boleh. Nanti kita akan playkan sebentar saja. Kita mainkan sebentar saja lagi. Baiklah, kita berkongsi untuk info yang pertama. Kepada semua yang menonton Ekonomi Sorita, apa yang istimewa di bulan April ini? Bulan yang paling banyak sambutan sebenarnya. Tenom hadir, dia bilang. Pada bulan ini, 1 Mei yang lalu merupakan hari pekerja. Itu 1 Mei sudah berlalu. Tapi kepada semua pekerja-pekerja, sama ada agensi kerajaan kah, swasta kah, persendirian kah, orang bilang selamat hari bekerja. Belum terlambat. Baru beberapa hari kan, selamat hari bekerja. Satu hari yang sangat-sangat orang bilang bermakna bagi kita. Kita rehat, masa itu kita kosongkan pikiran kita, dan sekarang kita masuk kerja, kita penuh dengan semangat yang baru lagi. Okey. Lepas tu, pada hari yang sama juga telah diadakan hari pelancaran Pesta Keamatan 2026 yang dilancarkan di Papar. Siapa yang ada pergi masa tu? Yang menonton orang Minang perasmian, Unduk Madau, Sugandoi kan. Memang masa itulah masa yang orang bilang keamatan ni best. Dia menyatukan kita semua. Wow, banyaknya program bulan Mei ni. Ya betul, banyak. Pada hari kemarin ataupun 10 Mei kita menyambut Hari Ibu. Dan yang pastinya kepada semua
Hari Ibu ni tidak sebenarnya 10 Mei. Hari-hari pun boleh jadi Hari Ibu. Tapi kemarin merupakan Hari Ibu sedunia. Jadi disitulah masa kita untuk meraihkan Ibu. Mungkin ada yang terlepas pandang gitu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Simiao. Okay, pada 12 Mei pula, which is besok, tomorrow, kita akan menyambut Hari Jururawat Antarabangsa. Ini penghargaan untuk para jururawat, di mana jasa jururawat ini pun juga tidak kalah pentingnya di dalam masyarakat kita, kerana mereka telah banyak membantu kita. Kalau kita sakit-sakit saja, dioranglah yang salah satu orang yang kita akan jumpa sebelum kita jumpa doktor. Hai Kak Manisha. Jadi hargai kepada siapa yang ada ahli keluarga jururawat. Jangan lupa besok merupakan Hari Jururawat Sedunia. Betul tu DJ. Betul lah, memang betul. Sebelum kita jumpa doktor, kita jumpa jururawat dulu. Jadi kita hargai diorang. Mungkin diorang, kalau ada yang jururawat yang mungkin kamu nampak dia macam ganas, kasar, kita faham kerja diorang. Diorang ramai jumpa pesakit apa semua. Jadi mungkin biasalah, manusia ada masa-masa dia mungkin dia tegas. Ketegasan dia tu menyebabkan kita rasa macam kenapa dia ni macam garang betul lah. Padahal dia biasa-biasa je, dia sama macam kita. Okey, selepas itu juga kemudian ataupun pada 16 hari bulan ini kita akan menyambut. Kita menyambut apa? 16 hari bulan ni kita menyambut Hari Guru. Kalau tadi Hari Jururawat, sekarang ni Hari Guru untuk 16 hari bulan. Hargai guru-guru anda yang ada. Sebenarnya kita pun, mungkin yang ibu bapa pun sebenarnya adalah salah satu guru kepada anak-anak kita. Jadi kepada anak-anak semua, hargai para guru. Ibu bapa kita pun kita boleh, nanti kita ucaplah, Pak, selamat Hari Guru. Kalau dia bilang, kenapa kau tiba-tiba ni bapak bukan guru? Bapak lah guru pertama yang saya ada. Jadi di situ ikatan kekeluargaan itu semakin erat. Okey, baiklah. Kemudian 22 Mei diisytiharkan sebagai Hari Biodiversity Antarabangsa, iaitu Hari Kesedaran Alam Sekitar. Kalau tadi guru, nurse ataupun jururawat, 22 hari bulan pula adalah Hari Kesedaran Alam Sekitar. Cintai alam sekitar kita. Thank you, Jesuwo. Okey. Hargai alam sekitar kita. Kalau bukan kita yang hargai, siapa yang akan hargai lagi diorang? Kalau kita tidak bermula daripada sekarang, bila lagi? Make sure jangan buang sampah merata tempat. Kita elakkan polusi. Kerana kalau bukan kita punya, wow, setuju. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau jaga alam sekitar kita? Kita makhluk di dunia ni yang dikurniakan akal fikiran yang bisa, ataupun yang boleh membezakan di antara betul ataupun tidak. Gengsi time. Untuk hari ini mungkinlah gengsi. Okey, baiklah. Pada tahun ini juga raya korban kita jatuh pada bulan Mei, iaitu 27 Mei 2026. Banyak aktiviti bulan Mei ni sebenarnya. Thank you. 27 Mei ni Hari Raya Korban ataupun Aidil Adha. Kalau Aidilfitri, Hari Raya Aidilfitri, ini Aidil Adha. Jadi kita umat Islam akan menyambut pada 27 Mei 2026. Kemudian bersambung pula 30 dan 31 ada apa? Kita ada Pesta Keamatan yang akan diadakan selalunya, memang wajib setiap tahun 30 dan 31 Mei. Tapi jangan
lupa. Pada 31 Mei juga Hari Wesak. Jadi selain daripada hari ataupun pesta keamatan, ianya juga merupakan Hari Wesak ataupun Wesak Day. Nampaknya sambutan dan cuti umum pada bulan ini paling banyak. Jadi hargai cuti anda, kita raikan bersama ahli keluarga yang terdekat. Dan tidak lupa juga bagi yang menyambut ulang tahun kelahiran pada bulan ini, kita ucapkan, DJ ucapkan selamat hari jadi. Semoga dipanjangkan usia, diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan orang bilang menjadi seorang insan yang dapat diinspirasikan oleh orang lain. Itu dia sedikit sebanyak perkongsian sepanjang bulan Mei. Dan kita akan berhenti rehat sebentar untuk apa? Untuk mendengar lagu request daripada kamu. Kalau tadi dia ada request song sudah. Mana sudah? Ada request song daripada siapa tadi? Mihaha dengan lagu request beliau Lumangat Okuluka daripada Rena Guntang. Sama-sama kita dengarkan Lumangat Okuluka, Re Guntang. Diam aku di sini menahan semua rasa. Apa kau juga merasakan yang sama? Tersiksa dengan rindu. Jangan jauh dari diriku. Tak mampu ku menahan rasanya jauh darimu. Tolong dengarkan aku. Tuhan, jangan biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti ini. Ku tersiksa rindu. Tolong sampaikan pada dirinya kata yang tersimpan di hatiku. Ku ingin dia tahu Lumangat Okuluka. Dulu kita pernah berkata untuk selalu bertahan agar hati takkan ragu. Tapi ku hanya mampu menatap bayang wajahmu. Tetap aku melangkah, biar cinta kita kan tetap selamanya.
dia tahu lumangan aku ku tersiksa rindu ini. Tolong sampaikan pada dirinya rasa hati ini. Lumangan aku ku ingin dia tahu lumangan aku Itu dia sebentar tadi lagu Lumangat Okudika daripada Renal Guntabi. Sekejap. Ada masalah teknikal kah? Oh. Okey, baiklah. Nyanyi live dan nanti DJ boleh. Nanti kalau ada program kita di Sipitang, kita akan nyanyikan Lumangad Okudika. Jadi, buatlah program di Sipitang. Okey, baiklah, kita teruskan lagi dengan info ataupun maklumat yang akan saya kongsikan yang pastinya terbaik, untuk baca terbaik, yang pastinya sahih untuk anda. Baiklah, intipati Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN baru-baru ini memberi tumpuan kepada tekanan kos sara hidup yang semakin dirasai oleh rakyat ekoran krisis bekalan global yang kian meruncing. Sehubungan itu, beberapa ikhtiar segera digalakkan kerajaan Madani. Pertama, membela pesawah, pendahuluan RM ataupun 200 melalui bantuan khas intensif pembajakan bagi meringankan aliran tunai dan keperluan modal pesawah. Modul pula kan pun boleh. Okey, seterusnya pembenihan awan pula. Agensi kerajaan termasuk TUDM dan Bomba disegerakan beroperasi di kawasan yang kritikal. Tapi rasanya untuk sekarang ni, kita punya musim ni mau sampai sudah musim penghujung kali. Sebab bila petang hujan sejahan. Seterusnya pengurangan kadar sewa premis kerajaan. Pengurangan kadar sewaan di premis perniagaan milik agensi persekutuan serta seruan kepada PDT untuk mencontohi langkah ini seperti yang dilaksanakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Seterusnya pula, program Jualan Rahmah Madani diperluas setiap minggu ke lebih banyak kawasan dengan penglibatan peniaga-peniaga yang kecil. Kerajaan Madani juga akan meneruskan memperkemas pendekatan yang lebih bersasar dan juga berkesan supaya setiap bantuan benar-benar sampai dirasai di semua lapangan. InsyaAllah lah kita tempuh cabaran ini dengan tanggungjawab, keprihatinan, tekad dan juga tidak berbelah bagi. Sama-sama kita lalui orang bilang krisis yang sedang berlangsung sekarang ini, krisis bekalan global. Semoga semua kita orang bilang tabah kuat bersama-sama satu hati untuk menangani krisis ini, ya. Sebab saya yakin semua sektor semua sektor merasai sepanjang krisis ini berjalan. Jadi tidak apa, kita ada inisiatif kerajaan yang insyaAllah akan membantu kita. Kita
teruskan lagi perkongsian pada petang ini. Sekarang ni kita masuk kepada zakat pula, zakat harta. Orang ramai di negeri Sabah adalah diseru agar sentiasa peka terhadap kewajipan menunaikan zakat harta apabila mencapai kadar nisab yang ditetapkan. Bagi tahun 2026 ini, kadar nisab zakat harta di negeri Sabah adalah ringgit Malaysia 36,979.00. Saya mau sebut sebenarnya jumlah ni, tapi jumlah amat berbahaya untuk disebut di dalam live. 36,979.00 bersamaan dengan nilai 85 gram emas. Sekiranya jumlah simpanan atau harta yang dimiliki telah melebihi kadar ini dan mencukupi syarat haul ataupun genap setahun, maka adalah menjadi kewajipan untuk menunaikan zakat sebanyak 2.5%. Sehubungan dengan itu juga, umat Islam yang layak digalakkan untuk segera menunaikan zakat sebagai tanda kesyukuran serta membersihkan harta yang kita miliki. Tindakan ini bukan sahaja memenuhi tuntutan agama, malah membantu meringankan beban golongan yang memerlukan. Marilah kita sama-sama menyemarakkan budaya menunaikan zakat demi keberkatan rezeki dan kesejahteraan ummah. Untuk maklumat lanjut dan pembayaran zakat, orang ramai boleh merujuk kepada bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam. Baiklah, sekali lagi saya ingin ucapkan selamat datang kepada semua yang masih lagi menonton di Tano Misorita episod 27 pada hari ini. Kita akan teruskan lagi berhibur. Adakah anda orang bilang memiliki request song? Ada request song yang anda ingin dengarkan pada petang ini? Ada request song dari kamu? Kalau tidak, kita akan teruskan lagi. Mainkan sebuah lagu lama. Terimalah Claire Petrus Edwin No Noila Anu.
janji pemisahan Modono ambalu Baino mama na oku Modono ambalu Baino mama na oku Modono ambalu Baino mama na Itu dia tadi Clepedrus Edwin nung Noilaanku. Sebelumnya hai kepada semua yang menonton Kanomi Sorita pada hari ini. So hari ini kita berkongsi lagi berkenaan dengan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi ataupun SKDS. Untuk pengetahuan semua, sistem kawalan diesel bersubsidi telah pun dibuka. Orang ramai khususnya pengusaha dan pemilik kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan adalah dimaklumkan bahawa pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kini telah dibuka bermula 4 Mei 2026. Sistem ini bertujuan untuk memastikan pengurusan subsidi diesel dapat dilaksanakan dengan lebih teratur, berkesan dan juga sampai kepada golongan yang layak. Sehubungan itu, semua pemohon disarankan untuk membuat semakan kelayakan terlebih dahulu melalui portal rasmi mysubsidi.kpdn.gov.my sebelum memohon. Dan sila pastikan juga semua dokumen sokongan disediakan dengan lengkap bagi melancarkan proses permohonan dan mengelakkan sebarang kelewatan. Orang ramai juga dinasihatkan untuk membuat permohonan lebih awal agar tidak terlepas peluang dalam sistem pendaftaran ini. Sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut, orang ramai boleh menghubungi pusat panggilan KPDN seperti yang tertera pada poster rasmi. Jangan lepaskan peluang ini dan pastikan anda membuat pendaftaran segera. Si Pitang hujan sudah best layan live DJ time begini sejuk cuaca. Di KK ni pun ada sudah yang macam hujan. Tapi di hadapan saya ni nampaknya macam
sebelah-sebelah Pinampang begitu hujan lebat sudah. Tapi di sini belum lagi lah rasanya. Tapi mendung lah, mendung. Jadi hati-hati kepada semua. Biasalah tentang hujan ni. Orang bilang keselamatan kita kena diperketatkan lagi. Takut berlaku banjir di mana-mana. Okey, baiklah, kita berkongsi lagi berkenaan dengan program perkhidmatan komuniti Mudah Ali MCH. Kementerian Kewangan Perbendaharaan. Tersyasyul sudah kita. Perbendaharaan Malaysia Sabah dengan ini menjemput seluruh penduduk kampung. Untuk perkhidmatan komuniti Mudah Ali. Diorang ni banyak sebenarnya buat program seperti ini. Jadi kalau ada je diorang buat, kita ramaikan lagi ataupun kita bawa seluruh ahli keluarga. Selalunya program ini akan bermula pada 8 pagi hingga 1 petang dengan berbagai perkhidmatan yang menarik juga untuk komuniti setempat. Baiklah, menyentuh pasal intipati ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia sempena sambutan Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan baru-baru ini. Langkah progresif untuk rakyat dan pekerja, sokongan kepada wanita untuk kembali bekerja, perlindungan pekerja rentas sempadan, intervensi ekonomi bernilai 710 juta, reformasi tenaga kerja pada masa hadapan, allowance pasca cuti bersalin, lebih sokongan, lebih flexibility, tambahan cuti sehingga 30 hari selepas 98 hari bersalin, bayaran 80% gaji one off, juga di bawah Akta SIP Akta 800. Selain daripada itu juga, kadar penyertaan wanita menurun selepas umur 30-an. Isu dia di mana kadar penyertaan wanita ni menurun. Sayang. Kenapa pula menurun? Nanti kita cek balik. Why? Jadi kita perlu lebihkan sokongan untuk allowance pasca cuti bersalin. Okey, baiklah, seterusnya manfaat dia pula sokong ibu kembali bekerja, kurangkan career exit, tingkat penyertaan wanita. 132,000 wanita dijangka terima manfaat. Perlindungan perkeso luar negara, perlindungan tanpa sempadan diperluas kepada rakyat Malaysia di luar sana. Bermula pekerja Malaysia yang bekerja di Singapura. Dimula daripada Singapura, daripada orang bilang orang ataupun rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Realiti dia adalah satu kematian setiap minggu, 54 setahun dia punya kadar. Untuk manfaat dia pula, perlindungan keselamatan sosial, perlindungan pekerja rentas sepadan, 480,000 pekerja bakal dilindungi. Baiklah, bagi ibu bapa ataupun ahli keluarga yang ada anak-anak yang bakal masuk ke fasa persekolahan pada tahun hadapan, permohonan kemasukan tabika kemas bagi sesi 2027. Di mana permohonan kemasukan ke tabika kemas 2027 kini dibuka kepada seluruh ibu bapa dan penjaga yang berhasrat memberikan pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti, tersusun serta berteraskan nilai murni dalam membentuk sahsia diri di usia awal diorang.
di mana program Tabika Kemas menawarkan pendekatan pembelajaran awal yang holistik merangkumi aspek literasi, numerasi, perkembangan sosial dan emosi, kemahiran fizikal serta pembentukan anak yang memiliki akhlak yang mulia selaras dengan aspirasi melahirkan generasi muda yang cemerlang, berdaya saing dan juga berakhlak terpuji. Sehubungan dengan itu juga ibu bapa dan penjaga yang berminat adalah dipelawa untuk membuat permohonan secara dalam talian melalui portal rasmi di ceria.kemas.gov.my bermula 1 Mei yang lalu sehingga 31 Julai 2026. Jangan lepaskan peluang ini untuk memberikan permulaan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak demi masa depan yang lebih gemilang. Bagus ni. Salah satu orang bilang pendedahan yang baik, di mana saya kongsikan sedikit. Hai DJ kita, dia bilang hai Dayang Ifa, tahniah ya kepada anda. Okey, baiklah, saya kongsikan sedikit berkenaan dengan Tabika Kemas ni lah. Oleh kerana dia perkongsian kita hari ini berkenaan dengan permohonan kemasukan di Tabika Kemas bagi sesi 2027. Saya ingin kongsikan berkenaan dengan apa yang kita boleh explore lebih di dalam orang bilang memberikan pendidikan awal di Tabika Kemas. Macam saya ada adik yang bongsu saya berumur sekarang ni dia sudah tahun 1, tapi seawal usia 5 tahun dan 6 tahun kami bagi masuk dia pergi Tabika Kemas. Dan bukan sahaja orang bilang dapat belajar akademik, tapi dia boleh mengasah bakat anak-anak ataupun adik kita seawal 5 tahun dan 6 tahun. Di mana adik saya alhamdulillah usia 5 tahun dia telah mewakili Sabah untuk ke Semenanjung, peringkat kebangsaan lah, untuk pertandingan tarian akrobatik begitulah. Dan untuk saya satu benda yang membanggakan lah, kita boleh asah bakat anak-anak kita melalui orang bilang pendedahan awal bersekolah di Tabika Kemas. Jadi kalau kita rasa anak kita cenderung kepada sesuatu minat diorang macam lebih kepada tarian selain daripada akademik, ini selain daripada akademik, kita masukkan diorang. Jangan sia-siakan diorang punya masa. Betul, jangan sia-siakan bakat diorang. Macam kami pun sebenarnya tanpa dirancang mau kasih masuk 6 tahun, tapi bila 5 tahun tu dia masuk, alhamdulillah. Di usia 5 tahun dia sudah mewakili negeri Sabah ke peringkat kebangsaan. Dan dari situ kami dapat nampak dia punya bakat tu, dia berani di depan orang. Ibarat dia dapat kata pepatah, di mana tumpahnya kuah kalau bukan ke nasi. Like brother, like father, like brother, like younger brother. Pun boleh ya begitu. Jadi minat dia tu sampai di tahun lalu dia 6 tahun juga mewakili untuk pertandingan pentomen pula. Pada 5 tahun, pada usia 5 tahun dia join tarian. 6 tahun dia join pentomen pula. Pentomen. So dari situ kami boleh mengasah bakat. Jadi bila dia masuk di tahun 1, InsyaAllah tahun ni dia sudah mula berani ke depan. Kalau kena panggil untuk menjawab soalan pun dia direct boleh. Dia berani di depan. Dia berani untuk berhadapan dengan orang ramai, which is salah satu benda yang baik lah untuk pendedahan untuk anak-anak, untuk anak-anak kita, untuk diorang mengasah lagi diorang punya bakat yang ada. Okay? Untuk info yang terakhir sepanjang Kanomi Sorita episod 27 hari ini, saya akan kongsikan
kepada anda berkenaan dengan kesehatan. Kesehatan apa? Kesehatan di musim-musim hujan ni lah. Di musim-musim hujan ni kita akan orang bilang lebih berwaspada, di mana pada siang hari, pada orang bilang pagi, jam 11 sejak start sudah panas yang terik. Tapi bila sampai di jam-jam orang bilang petang, jam 2, jam 3, hujan semakin lebat. Bila hujan semakin lebat, jangan pula kita selesa sangat sampai boleh ni, tak ada masalah ni. Petang ni kita boleh main bola, kita boleh beraktiviti luar. Jangan, kalau boleh kita elakkan dahulu, sebab peredaran cuaca itu sangat-sangat orang bilang daripada panas terik tiba-tiba hujan lebat. Jadi kesehatan kita haruslah dijaga, di mana perlunya minum banyak air sebab takut kita dehidrasi. Bila kita sudah dehidrasi, di situ kita lemas, kita lemah dan sebagainya. Jadi bagi mengelakkan kita dehidrasi, kita lebihkan minum air. Dan ingat, apabila musim hujan tiba, kurangkan main hujan, ataupun kalau boleh kita elakkan terkena hujan. Sebab banyak toksik, banyak chemical, banyak benda-benda yang kita tidak tahu daripada air hujan tersebut. Jadi bila kita demam nanti, dia akan menghalang kita untuk beraktiviti sepanjang hari. Bila kita kurang beraktiviti, kita punya kinerja semakin lemah. Mulalah bila di office kita tidak bersemangat. Bila kita bersama dengan keluarga, kita pula kasih jangkit demam, begitu tidak juga best kan. Jadi hati-hati, jangan orang bilang sesuka hati pergi berpanas, bersejuk, main hujan apa semua. Sekarang punya cuaca tidak macam dulu, tidak menentu. Jadi always orang bilang sentiasalah menjaga diri masing-masing. Okey, boleh di situ. Jadi kita telah pun sampai di hujung-hujung Kanomi Sorita. Sebelum tu kita baca dulu komen-komen yang ada. Nyanyi dulu, dia bilang Copper Pink. Macam kenal, dia bilang. Kenalkah? Okey, kita akan recap semula. Kita recap semula aktiviti-aktiviti ataupun acara-acara sepanjang bulan Mei ini. Kenapa ni tiba-tiba? Kenapa ini? Sekejap ya. Kenapa ni tiba-tiba ni? Mungkin sampai di sini saja live kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Maaf.